Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara sekali lagi pada malam ni untuk membicarakan isu-isu semasa. Banyak semalam isu yang tak sempat kita kupas. Hari ini insya-Allah kita akan ambil masa untuk menjawab persoalan-persoalan. Ada di antara kawan-kawan kita yang mengutarakan soalan tapi tak sempat untuk kita ulas malam tadi. InsyaAllah malam ni saya akan ulas. Bagi sahabat-sahabat yang nak bertanyakan soalan, boleh ajukan soalan-soalan anda di talian 011 3595 4044 011 3595 4044. Kita ke udara malam ini di talian Facebook page Lokman Nur Adam, di YouTube channel Lokman Adam, di TikTok channel Dato' Lokman Adam, di Instagram channel Lokman Nur Adam, dan di Twitter Lokman Adam. Jadi tanpa kita malam ni tuan-tuan, malam ni kita nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang, Presiden PAS, yang mengatakan bahawa kita nak selamatkan PAS, nak selamatkan UMNO. Nak kata lawak ke apa benda kita pun tak tahu. Dia kata dan apa ni, dia kata kita nak selamatkan UMNO dari ditelan DAP. Ini pula kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang. Saya tak faham macam mana dia kata dia nak selamatkan UMNO. Bila kita berikan kepercayaan, kita memaafkan Muhyiddin Yassin, bila PAS bersama dengan Muhyiddin duduk di dalam satu kerajaan, malah yang menjaga hal ehwal undang-undang ialah pemimpin PAS sendiri, Taqiyuddin. Kita nak tanya apa yang dia buat ketika mana Muhyiddin menggunakan badan kehakiman, menggunakan Jabatan Peguam Negara untuk mengenakan pemimpin UMNO. Apa yang PAS buat untuk menyelamatkan keadaan? Apa yang PAS buat untuk menyelamatkan perpaduan ummah? Apa yang dia buat? Dia bersekongkol dengan Muhyiddin dan membiarkan pemimpin UMNO terus dizalimi, dianiaya oleh Muhyiddin Yassin. Dia tak buat apa-apa. Dan apa dalil yang mengatakan bahawa ataupun bukti yang menunjukkan bahawa dia nak selamatkan kita? Di mana letaknya dia nak selamatkan kita? Sedangkan kita antara yang awal bekerjasama dengan mereka, kita buat perhimpunan besar-besaran menentang ISET. Kita buat menandatangani Piagam Muafakat Nasional, berjuai air mata orang Islam, orang Melayu. Bila mana UMNO dan PAS berdamai, tiba-tiba dia senyap-senyap, dia bersama dengan bersatu mewujudkan Perikatan Nasional, sebuah gabungan parti politik. Dia buat senyap-senyap, tak maklum pun pada UMNO. Macam kita dah nikah kat dia kat Thailand, belum sempat balik Malaysia untuk register, dia dah nikah dengan orang lain, dah ada surat nikah. Jadi di mana datangnya logik dia kata dia nak menyelamatkan kita, bukan nak menelan UMNO seperti mana DAP kononnya nak telan UMNO. Macam mana DAP nak telan UMNO ni? Tolong nyatakan macam mana DAP boleh telan UMNO. Yang nak telan UMNO ni, kalaulah DAP nak telan UMNO, maknanya DAP nak bertanding di kursi-kursi yang UMNO bertanding. DAP tak ada bertanding di kursi yang UMNO bertanding. Yang nak bertanding dan telah bertanding menentang UMNO, menentang calon UMNO, ialah PAS dan Bersatu. Dan walaupun kita dah jalinkan hubungan dengan PAS lebih awal,
Tapi disebabkan Muhyiddin ketika itu Perdana Menteri, ada kuasa, boleh bagi jawatan menteri, boleh bagi royalti minyak, boleh bagi jawatan duta besar ke Timur Tengah, dia pilih untuk bersama dengan Muhyiddin. PAS pilih dunia. Ini mesej yang jelas, nak kena faham. PAS pilih dunia berbanding ukhuwah Islamiah antara UMNO dan PAS yang sudah pun terjalin di kalangan dua buah parti politik umat Islam terbesar di Malaysia. UMNO ada 4.2 juta ahli, PAS ada 1 juta lebih. Dua ni dah bersatu, tiba-tiba kita dikhianati oleh pemimpin PAS yang menubuhkan Perikatan Nasional secara senyap-senyap. Jadi di mana datang logiknya Presiden PAS mengatakan bahawa dia nak menyelamatkan UMNO yang hanyut? Ada pula kata kita dah membantu itik patah kaki, kita nak boleh dia apa? Dia kata macam berenang. Dia nak itik ni boleh berenang. Berenang kejadahnya apa dia buat? Ketika mana duit UMNO ditahan, 3 kali Mahkamah putuskan suruh serahkan duit kepada UMNO balik. Apa kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS? Ada dia nasihatkan Muhyiddin Yassin supaya tidak menganiaya, tidak membuli UMNO pada ketika itu? Tak ada. Tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada sebarang kenyataan dikeluarkan. Malah mereka, lepas dia kalah di Melaka, kita pujuk dia untuk bersama kita balik. Lepas dia kalah di Johor, kita pujuk dia untuk bersama dengan kita. Tapi kenyataan jadi, kesetiaan dia tetap bersama dengan Muhyiddin Yassin. Kalau dia nak dikaji sangat, silakan. Tak ada masalah. Kita pun tak heran. Sekarang ni, bukan main lagi. Macam-macam dia kata. Nak selamatkan UMNO daripada hanyut lah. Hanyut macam mana? Yang hanyut dengan harta, dengan tahta ni ialah pemimpin-pemimpin PAS. Bukan semua, tapi 2-3 kerat saja. Tetapi 2-3 kerat ini masih mendapat mandat perwakilan PAS. Kalau pemilihan parti yang lepas, orang yang lebih bersih diletakkan sebagai kepimpinan PAS, mungkin PAS tak rosak macam ni. Hari ini PAS sudah sebati dengan rasuah. PAS sudah sebati dengan salah guna kuasa. Malah kita tengok cabutan judi daripada 8 kali setahun bertukar menjadi 22 kali ketika PAS berada di dalam kerajaan. Walaupun negeri tak buat, negeri-negeri PAS, walaupun Perlis mengambil keputusan tak nak ikut negeri-negeri PAS yang lain untuk mengharamkan judi, tetapi persoalannya di peringkat pusat, di mana PAS berada di dalam kerajaan. PAS diam, tak buat apa pun, tak bantah pun. Kalau betul dia istiqomah bab judi ni, keluarlah daripada kerajaan. Kalau Muhyiddin tetap nak teruskan daripada 8 cabutan betul naik menjadi 22, keluar daripada kerajaan. Itu baru betul nak selamatkan UMNO. Jadi jangan cakap tak serupa bikin. Ini realiti dia, Tuan Guru Haji Hadi. Jangan cakap tak serupa bikin. Cerita tentang Islam bersih, stabil, apa semua, Islam tolak rasuah, salah guna kuasa, tetapi PAS lah yang menjadi parti yang menyemarakkan rasuah, merosakkan anak-anak muda. Apa nak jadi? Apa nak jadi dengan PAS ni? Sepatutnya anak-anak muda yang baru belajar mengenali dunia politik, baru belajar tentang nak memilih kepimpinan negara, tak sepatutnya dibiarkan dirosakkan dengan budaya politik. Politik wang. Menyogok. Sogok pula tu dengan duit judi. Masya Allah. Jadi tak payah ceritalah. Sepatutnya UMNO yang patutnya selamatkan PAS ni daripada hanyut. Sepatutnya pemimpin UMNO ni lah yang patut menyelamatkan Haji Hadi ni daripada terus menerus nampak dunia je. Dah lupa bab akhirat. Kita yang sepatut menyelamatkan mereka, bukan mereka nak selamatkan kita. Silap tu.
tak berapa tepat. Okey, silakan, ada soalan? Okey tak? Berdasarkan apa statement yang Tuan Guru Haji Hadi katakan, okey, apakah hilangnya kesetiaan ahli dan pemimpin-pemimpin UMNO dalam idealisme memperjuangkan dan mempertahankan agama, bangsa dan negara bila bersama dengan parti komponen Pakatan Harapan ni? Sebab kalau kita lihat komponen Pakatan Harapan ni terdiri, dia tak ada masalah. Dia tidak ada masalah. UMNO tetap dengan perjuangan dia untuk memertabatkan agama, bangsa dan negara. Semenjak kita bersama dengan Kerajaan Perpaduan, belum ada mana-mana pihak yang nak telan UMNO ataupun menghasut UMNO ataupun melarang UMNO daripada mempertahankan apa yang termaktub di dalam perlembagaan UMNO untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Tak ada. Malah bila mula-mula Datuk Seri Zahid mengetuai rombongan UMNO berjumpa dengan pemimpin Pakatan Harapan, soalan pertama Datuk Seri Zahid kepada pemimpin DAP dan dijawab oleh Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, bila mana Datuk Zahid mengatakan apa pendirian DAP berhubung dengan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan Raja-Raja Melayu. Anthony Loke kata DAP sekarang bukan macam DAP dulu. DAP sekarang menghormati kedudukan Islam, menghormati hak istimewa Melayu, menghormati kedudukan bahasa Melayu dan menghormati Raja-Raja Melayu. Dan apa juga yang terkandung di dalam kontrak sosial. Jadi tak timbul soal kita punya percanggahan apa yang termaktub di dalam perlembagaan. Kalau ada mana-mana parti politik di dalam Kerajaan Perpaduan yang menentang apa yang terkandung di dalam perlembagaan, maknanya mereka ini sudah melanggar perlembagaan negara. Kalau ianya dijadikan dasar parti mereka pun boleh diharamkan. So apa kita nak risau? Jadi janganlah PAS ni duk mereka cerita yang bukan-bukan, merepek. Hari ini mereka buat fitnah kata UMNO melancarkan kempen cintakan DAP. Sayang DAP. Sayang DAP. UMNO buat kempen saya sayang DAP. Tuan-tuan, rasanya lembu pun kalau dengar cerita merepek orang PAS dengan Perikatan Nasional ni, mereka pun gelak. Jadi jangan lagi lah ada orang tanya saya betul ke tak betul. Kalau kau dah tahu benda ni tak masuk akal, letaklah semua dalam tong sampah. Kenal pasti siapa yang menghantar. Bila orang hantar mesej pada kita, pastikan orang ni bukan orang yang fasik. Kalau orang yang sama duk ulang hantar barang-barang fitnah terhadap Barisan Nasional, terhadap Kerajaan Perpaduan ni, yang kita tahu ini kenyataan lama, kenyataan yang mungkin berunsur fitnah dan sebagainya, janganlah kita duk forwardkan, lepas tu tanya betul ke ni. Orang yang tanya betul ke ni, dia ada dua maksud. Pertama, dia nak menyebarkan, dia tak nak nampak dia menyebarkan, dia tambah caption betul ke ni. Ini penyebar fitnah tahap bangang. Dia ingat kita ni bodoh sangat. Dia sebenarnya nak menyebarkan fitnah, tapi dia letak situ betul ke ni. Ada yang betul-betul naif, dia tak tahu, dia nak tanya. Tapi kalau ia pun, kalau dah benda tu terang lagi bersulur, nampak jelas ianya adalah fitnah, tak payahlah bazirkan masa. Bakul tu sampai. Jadi kalau dapat bahan daripada orang yang sama berulang kali, bahan-bahan fitnah daripada geng-geng Perikatan Nasional ni, blok terus. Jangan masing-masing. Masa yang kita ada ni sangat berharga. Baiklah buat ibadah, daripada membantu ataupun menerangkan sesuatu, memberi pencerahan kepada orang yang tak sepatutnya kita beri pencerahan. Kalau orang tu hati dah hitam, kau explain macam mana pun tak guna. Jadi gunakan masa yang limited yang kita ada ni,
Kalau nak bagi penerangan, pencerahan, bagi pada yang atas pagar. Kalau yang kita tahu ini kerat 18 pun memang Perikatan Nasional, jangan basi masa. Jangan basi masa. Senang. Okey? Ada lagi? Tok, sepatutnya PAS sebuah parti yang paling banyak menang kursi pada hari lepas tu kan. Di blok perbankan sepatutnya dia yang paling besar tu. Sepatutnya dia move on lah tu, untuk bantu kerajaan ke, bantu rakyat ke tak. Tapi kenapa dia sibuk sangat nak jaga hal UMNO itu? Sibuk sangat nak jaga Yalah, sekarang ni apa yang dia cuba buat, contohnya macam Tuan Guru Jadi dah macam juru cakap, dah jadi macam campaign manager kepada Isyamuddin Tun Hussein. Ini bukan kita yang cakap, ini Haji Hadi sendiri cakap. Dalam ucapan dia kata kerajaan ini belum tentu kekal lama, dia kata. Sebab dia kata kawan-kawan kita di dalam UMNO sedang berusaha untuk mengambil alih pucuk pimpinan UMNO. Dia beritahulah nama Isyamuddin, dia yang sebut, bukan kita yang sebut. Dia sebut beberapa nama geng-geng pokok pengkhianat ni yang bekerjasama dengan mereka untuk menukar kepimpinan UMNO dengan harapan bila dapat tukar kepimpinan UMNO, Presiden UMNO yang merupakan pengurusi Barisan Nasional ini nanti akan memberikan sokongan secara en blok kepada pemimpin Perikatan Nasional untuk menjadi Perdana Menteri, ataupun mungkin bergabung dengan Perikatan Nasional di kalangan sama ada Isyamuddin itu sendiri menjadi Perdana Menteri ataupun dia menjadi timbalan kepada Muhyiddin ataupun Hamzah Zainuddin. Itu je peluang dia nak mengelakkan daripada dia kena dakwa, daripada dia hilang kuasa. Sekarang dulu dia dapat duta Timur Tengah, sekarang tak dapat apa-apa. Yang tu je yang dia fikir. Dia bukan fikir sekarang ni kita kena fokus macam mana nak berhadapan dengan keadaan tahun depan. Kena ingat ni, hari ni semua orang terkesan. Grab driver, kita punya driver Lala Move, malah kita punya kaki tangan pejabat pos, pos laju dan sebagainya. Dulu masa 11 kempen kat Shopee apa semua, kurang mendapat sambutan. Kawan-kawan kita sudah dikurangkan, dicutikan. Dulu cuti 1 hari seminggu, lepas tu jadi 2 hari seminggu. Hari ni kadang-kadang geng-geng yang kat pos laju, yang geng-geng yang dekat apa ni, sudah ada yang kena 3 kali seminggu dan dah dapat. Macam kempen Shopee 12 pun kurang dapat sambutan. Sebab apa? Sebab orang tak berani nak membeli. Sebab semua dah berhadapan dengan, dah tahu tahun depan kita akan berhadapan dengan krisis ekonomi. Bila semua orang tidak berbelanja, itu sebab saya beritahu banyak kali, kita tak boleh berhenti berbelanja. Kalau kita nak berhadapan dengan kegawatan ekonomi, sepatutnya kita kena belanja lebih. Kita kena berbelanja lebih. Tapi kalau duit tak ada, macam mana nak berbelanja lebih? Jadi kena cari income tambahan supaya kita boleh berbelanja lebih. Bila kita berbelanja lebih, barulah ada kecairan di pasaran, barulah ekonomi itu akan kembali kukuh. Tetapi disebabkan orang takut apa yang bakal berlaku tahun depan ni, orang dah mula start simpan duit. Bila orang mula start simpan duit, itu yang buat kempen beli belah macam mana pun, orang tak berani berbelanja. Nasib baiklah hujung tahun ni orang rancak pergi sana pergi sini, jadi sektor pelancongan ni hidup sikit, kan? Ni baru nak hidup sikit, dah datang pula wabak BF7 ni. Ini pun sekarang ni dengar dah mula apa ni, dah ada bolos, dua orang yang mengidap wabak baru ni dah masuk ke Malaysia. Kita baru je cerita semalam minta kerajaan memperketatkan SOP sebelum mereka berangkat ke Malaysia ni, dan kemudian bila sampai, kena make sure dia orang ni betul-betul belum menjadi pembawa.
bukan senang lah, bukan senang benda ni. Sebab dengar cerita varian baru ni pun cara nak mengenal pasti mereka ni sudah pun dijangkiti ataupun tidak pun tak sama macam dengan varian lama kan. Okey, ada soalan lain? Okey tu. Sekarang ni PAS Perikatan Nasional kan sibuk mewar-warkan bahawa mereka ni memperoleh undi majoriti Melayu Islam yang paling banyak. Maksudnya suara orang Islam ni diorang lah yang pegang kan. Tapi kita nak tanya juga mana data dia pakai tu. Tak kira lah, biarlah dia orang ni dihanyutkan dengan rasa syok macam ni kan. Bagus juga kan. Makin lama mereka makin leka. Yang penting kita ni kerajaan perpaduan ni kena start fokus buat kerja kan. Pedulikan je apa benda dia orang cakap ni. Sekali-sekala kalau nak menjawab ni biar je kita orang je menjawab kan. Kerajaan ni fokus jaga rakyat. Terutamanya sekarang ni dah ada wabak baru dan sebagainya kan. Dan kita pun minta dengar penyapu buruk ni, siapa nama si Tompok ni dah mula nak suruh orang ambil vaksin. Kau dah tak jadi Perdana Menteri dah. Tak cukup lagi ke duit yang lama ni? Apa nak sibuk nak suruh orang injek booster dan sebagainya. Maknanya kepentingan dia kat situ tu masih ada agaknya. Saya haraplah kerajaan yang baru ni tak jadi macam kerajaan gagal Muhyiddin Yassin yang memaksa rakyat untuk mengambil vaksin. Cukuplah pengalaman berapa orang dah mati dah. Cukup orang yang terkesan akibat daripada vaksin ni terlalu ramai. Dan salah satu sebab kenapa kita kalah di banyak kursi yang UMNO tandingi kerana kita bersama dengan orang-orang yang dilantik oleh Muhyiddin dulu. Dan polisi-polisi lama Muhyiddin yang dikekalkan, antaranya memaksa rakyat Malaysia mengambil vaksin. Walaupun zaman Datuk Seri Ismail Sabri dilonggarkan tetapi orang tak lupa. Orang tak lupa bila mereka dipaksa, bila ahli keluarga mereka terkesan dengan vaksin. Orang tak lupa. Jadi kerajaan baru ni kita harap mengambil iktibar. Mengambil iktibar. Orang mendoakan tau. Orang mendoakan. Kalau mendoakan benda yang baik pada kita tak apa. Tetapi orang mendoakan kecelakaan kepada orang yang memaksa rakyat yang tak berdosa ni ambil vaksin dan sebagainya. Kerja kerajaan menyediakan vaksin, itu kerja kerajaan. Tetapi sama ada rakyat nak ambil ataupun tidak, ianya sepatutnya adalah hak individu. Ini kita kena firm. Jangan lagi diulang perangai buruk Muhyiddin ni. Cukuplah. Bapak lockdown ni menjadi sejarah hitam bagi negara kita. Jangan ada lagi orang yang mengulangi perbuatan-perbuatan keji dia. Cukup. Nasib baiklah dia tak jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, apa jadi? Hari ni dia dah suruh kita ambil booster yang keempat agaknya. Okey tak? Tuan Guru Azadi juga kata langkah yang dibuat UMNO ni untuk bersama DAP dan rakan-rakannya akan merugikan orang Melayu dan Islam sebenarnya. Ya. Yelah, memang betul. Memang akan ada orang Melayu yang rugi. Orang Melayu macam Haji Adi tu Melayu juga. Orang Melayu macam Muhyiddin memanglah rugi. Orang Melayu macam geng-geng yang khianat parti UMNO rugi juga. Memang kita tak nafikan apa yang Haji Adi cakap tu betul. Memang akan ada orang Melayu yang rugi. Orang Melayu yang tak pakai otak bila diberi peluang untuk bersama dengan kita, bentuk kerajaan bersama dengan kita, dia zalimi kita, dia khianati kita, dia tikam belakang kita, dia tipu kita, dia tak memberikan hak kita.
Bila orang dah bagi peluang, peluang tu ada di tangan, kau tak jaga dengan baik. Kau zalimi kita, kau nak bunuh kita. Bila ada peluang lagi sekali, takkanlah kita nak bagi pada dia. Kurang-kurang kita bagi peluang kepada Anwar Ibrahim, belum pernah lagi menyayang kita. Dulu zaman PH tu, yang menganiaya kita Mahathir, yang menganiaya kita Muhyiddin. Bagi peluang, tengok Anwar. Dia buat tak benda yang sama yang Muhyiddin buat pada kita? Bagi peluang. Kalau dia buat, kita lawan lah. Apa masalah dia? Kalau kita boleh lawan Mahathir, kita boleh lawan Muhyiddin, takkan kita tak boleh lawan Anwar Ibrahim? Kan? Tetapi kena ingat, Anwar Ibrahim ni, dia ada otak. Bukan balul macam Muhyiddin. Dia boleh berfikir. Dia dah belajar kesilapan Mahathir apa dia. Dia akan elak daripada melakukan kesilapan tu. Dia dah belajar daripada kesilapan Muhyiddin. Bergabung dengan UMNO, Presiden UMNO tak diberikan tempat. Nak ditanam pula, nak dipenjarakan pula. Anwar belajar melalui kesilapan Muhyiddin. Alhamdulillah, setakat ni Alhamdulillah. Belum lagi ada sebarang perbalahan. Yang ini yang mereka risau. Kalau kita ni berjalan dengan baik, kerajaan perpaduan ni tak ada gaduh, yang ini yang membuat mereka ni akan berhadapan dengan kekecewaan. Yang paling terdekat ialah pemilihan UMNO. Kalau mereka gagal untuk meletakkan Hishamuddin ataupun geng dia untuk mengambil alih kerusi Presiden UMNO, maka peluang untuk mengubah kerajaan terpaksalah kena tunggu lagi 5 tahun. Yang ini yang dia orang takut. Itu je. Dia bukan peduli apa pasal rakyat. Dia bukan peduli nasib rakyat. Negara perlu diperkukuhkan ekonomi. Dia tak peduli benda ni. Dia nak jawatan Duta Timur Tengah tu je. Dapat jawatan Duta Timur Tengah, walaupun tak pernah pergi pun ke Arab Saudi, dia tak kisah. Walaupun orang nak tuduh dia makan gaji buta ke apa ke, dia tak peduli. Kalau nak ikutkan, kalau dia ikut Islam, kita tak boleh makan gaji buta ni. Kita makan gaji ni, kita kena buat kerja. Tak boleh makan gaji buta. Tapi tak tahulah Islam apa yang dia pakai. Ini tak tahulah, mungkin budaya Syiah agaknya. Okey, ada lagi? Okey tu. Berkaitan semalam lah, kita tak sempat tanya ni tu. Dengan adanya seperti PAS sibuk berkempen untuk Hishamuddin, Bersatu pun sibuk, maksud ada beberapa orang luar sibuk nak berkempen ni kan. Kewajaran untuk kita selamatkan UMNO ni agar jawatan tertinggi Presiden dengan Timbalan Presiden ni tidak ditandingkan, bagi usaha memulihkan UMNO tu sendiri. Perlu ke untuk kita? Saya dah pernah komen ni lah. Bagi saya, kerusi dalam UMNO ni, kita kena kekal mengamalkan demokrasi. Dan itulah semangat Datuk Seri Zahid Hamidi. Bila dia ambil alih dulu sebagai pemangku, walaupun dah berpuluh tahun kita tak pernah ada pertandingan presiden, dia buka. Dia tak tutup, dia buang lah semua sekali. Sistem kota apa semua sekali. Dulu zaman Datuk Najib pernah buang. Jadi janganlah sekarang ni, dikala orang mula mempertikaikan, terutamanya hari ni, orang mempertikaikan presiden, kita tak boleh tutup pintu jawatan presiden tu daripada dipertandingkan. Tak boleh. Kalau nak buat juga, kena bawa ke Perhimpunan Agung Khas. Sebab kalau bawa ke Perhimpunan Agung Khas, ianya keputusan Perhimpunan Agung. Tetapi kalau tanya dengan saya, saya yakin Datuk Zahid ni adalah, dia fighter. Dia bukan jenis kalau pilihan raya lari malam terus tak bertanding macam Hishamuddin. So saya tak nampak dia akan
lari daripada berhadapan dengan pemilihan. Dia bukan bacol macam Hishamuddin. Dan untuk memastikan maruah Presiden UMNO tu terus terjaga, perlu dibenarkan untuk sesiapa juga mencabar Presiden UMNO untuk bertanding. Tak ada masalah. Dan bagi saya sekarang ni, saya tak nampaklah ada tokoh yang boleh mengganggu-gugat kedudukan Datuk Zahid sebagai Presiden UMNO. So biar bertanding. Itu pandangan saya lah. Tapi kalau MT UMNO buat keputusan, kita tak boleh nak cakap apa. Kita cuma boleh bagi pandangan sebelum keputusan dibuat. Tapi kalau keputusan dah dibuat, kita akur lah. Tapi parti seharusnya membenarkan proses demokrasi itu berkuat kuasa. Jangan kita mengamalkan pemerintahan kuku besi dan sebagainya. Dan bagi saya, untuk Datuk Zahid menang tu tak ada masalah. Kita pun kenal sangat dengan Hishamuddin ni, dan saya yakin apa yang kita cakap sepanjang tempoh 4 tahun lebih ni, semua tu dah tertanam. Dah dekat 5 tahun dah kita cakap pasal pengkhianatan Hishamuddin ni. Tak mudahlah untuk dia boleh memenangi jawatan Presiden UMNO. Tak mudah. Okey? Kalau dia boleh menang jawatan naik presiden pun dah kira bagus lah. Kalau dia berani lah. Okey tu. Isu ni memang Datuk nak komen, tapi orang tanya lagi kan. Tak apa, tanya. Okey. Kita jangka pemilihan UMNO ni diadakan sebelum pilihan raya negeri. Yang tidak ada PRU sebelum ni, yang tidak bersama dengan PRU sebelum ni dalam negeri ni. Pasti akan ada perbalahan, perpecahan. Adakah benda ni bagus untuk parti ataupun dia membawa keburukan? Dia memanglah setiap pemilihan UMNO tu akan ada perpecahan, akan ada perbalahan. Itu sebabnya kita tak nak pemilihan itu berlaku sebelum pilihan raya. Tetapi sekarang ini kita ada ample time. Kita ada masa 5 tahun sebelum pilihan raya umum yang ke-16. Maka kita biarkanlah pertandingan itu berlaku. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Perpecahan mungkin akan berlaku, tetapi selepas biduk berlalu, kiambang bertaut. InsyaAllah kita ada ample time, kita ada masa yang cukup untuk menyatukan balik parti itu. Saya yakin Datuk Seri Zahid boleh menyatukan balik parti ini. Tapi yang mana khianat parti ni, kita harap tidak ada lagi lah mana-mana pihak yang akan melindungi orang yang melakukan pelanggaran disiplin parti. Tak boleh. Dan saya cadangkan sekarang ni dah macam-macam usaha untuk kita pun tahu Mahathir pun terlibat dalam membantu Hishamuddin ni. Jadi kita harap ketua-ketua UMNO bahagian, calon-calon ketua UMNO bahagian, calon-calon ketua pemuda, ketua wanita bahagian, mulai hari ni pergi cari dekat Shopee. Pergi cari kat Shopee, beli hidden camera. Beli hidden camera banyak-banyak. Pastikan jentera-jentera tuan-tuan, tolong rakam orang yang mengamalkan politik wang ni. Itu penting. Parti kita dah kena tegur bukan sekali tau. 2018 sekali, 2022 sekali. 2 kali dah parti kita dah ditegur oleh rakyat. Jadi kita kena bersihkan amalan politik wang, amalan rasuah ni daripada parti kita. Kalau nak tengok parti kita ni masih hidup, masih relevan untuk berpuluh tahun yang akan datang, tolong pastikan pemilihan kali ini kita perangi politik wang ni habis-habisan. Siapa bagi duit je, kita tolak. Kau nak ambil duit, itu kau punya pasal. Kau sendiri hadaplah. Tetapi jangan undi kerana duit yang diberi. Kalau kamu mengundi kerana duit yang diberi,
memang mungkin nikmat tu akan rasalah beberapa bulan, kan? Sekarang ni kita berada dalam keadaan sudah pasti orang yang willing nak bayar, dan kita pun tahu bagaimana Perikatan Nasional mempunyai modal yang besar. Mereka juga akan bantu calon-calon mereka yang akan bertanding dalam pemilihan UMNO ni, kan? Mereka akan pastikan pasukan Datuk Zahid ni akan kalah teruk, so mereka akan gunakan duit. Kalau nak ambil duit ni, ambil, tapi tolonglah saya rayu kepada ketua-ketua UMNO bahagian, ahli jawatankuasa bahagian, perwakilan-perwakilan cawangan, jangan mengundi kerana duit yang tuan-tuan dapat. Kalau tuan-tuan undi kerana duit yang tuan-tuan dapat, pemimpin yang tuan-tuan akan pilih ialah pemimpin yang korup, pemimpin yang salah guna kuasa. Bila dia dah melabur banyak, dia akan buat banyak penyelewengan untuk cover balik pelaburan mereka. Apa jenis kepimpinan yang tuan-tuan akan dapat selepas pemilihan UMNO? Jadi kita kena belajar melalui pengalaman kita. Bila silap memilih, kita tengok selepas pilihan raya 2018 apa jadi? 16 orang ahli parlimen kita lompat parti. Takkan tak belajar lagi melalui pengalaman dan kesilapan lama kita? Kena ingat, kali ni tolonglah pastikan. Dan kalau boleh orang-orang yang nak bertanding ni, kalau nak keluar modal pun keluar modal beli hidden camera. Ada yang dalam bentuk pen, ada yang dalam bentuk cermin mata ni, dekat tepi ni ada kamera, kan? Tolong rakam dan lapor ke Jawatankuasa Disiplin. Kita nak kalau boleh orang yang pakai duit ni bagi habis, kan? Jangan bagi dia orang hidup. Kalau tidak, sampai bila pun parti ni takkan bersih. Kalau nak image parti ni bersih, kita kena letak orang yang bersih juga untuk menjadi kepimpinan parti, baik di peringkat bahagian maupun di peringkat pusat. Itu pesanan saya. Okey, ada lagi? Okey, Tok. Kalau kita lihat sebelum kita bergabung dengan DAP apa ni semua, kan, sentimen kebencian orang-orang UMNO ni, dia tak boleh nak terima sangat DAP ni. Maksudnya dia susah nak berkawan dengan DAP ni akibat daripada memang kita tak nafikan, memang bukan mudah, pasal madeh dan doktrinasi kita punya otak ni, dan kita pun terikut-ikut dah lama, dan kita pun tak boleh nafikan DAP pun kadang-kadang ada sikit terlanjur dulu, betul tak? Tapi sekarang mereka dah berubah. Saya tak bimbang orang akan tolak kerjasama dengan DAP ni berdasarkan kepimpinan DAP hari ni. Saya tak bimbang. Kepimpinan DAP hari ni lebih pragmatik, lebih terbuka dan lebih bertolak ansur. Dan mereka pun dah menjanjikan nak menghormati Hak Istimewa Melayu, kedudukan Islam, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu. Saya tak bimbang yang ni. Yang saya bimbang takut orang menghukum kita kerana apa yang berlaku yang sudah, terutamanya zaman 22 bulan Tun Dr. Mahathir memimpin kerajaan. Orang jadikan itu sebagai garis ukuran. Itulah hari ini menjadi modal PAS, modal Perikatan Nasional untuk membelasah kita kerana bekerjasama dengan DAP. Mereka takut kalau kita kerjasama dengan DAP kali ini, DAP menghormati benda-benda ni semua, dan kita tak berbalah. Yang ni yang mereka takut. Jadi semua pihak kena main peranan dalam memberikan kefahaman kepada akaumbi UMNO khususnya. Kalau dia orang tak main peranan, dan di sebelah DAP pun tak ada main peranan untuk usahakan supaya orang boleh terima UMNO ni, pun susah juga. Dia tak boleh bertepuk sebelah tangan, dia kena bertepuk dua belah tangan baru ada bunyi. Masing-masing kena main peranan. Itu sebab saya cakap talk show bukan hanya perlu dibuat oleh penerangan ni ke akaumbi UMNO, tetapi akaumbi kedua-dua belah pihak ni pun kena banyak buat talk show secara bersama, forum ke, bola bicara ke, secara bersama. Perlu dirancangkan, baru nampak apa ni kerjasama tu
lambat laun akan boleh diterima insya-Allah. Okey Dok, kalau kita 2 hari lepas Syahidan Bernas pula kan. Syahidan Kasim dia lancar NGO perpaduan ummah. Maknanya Anwar Musa punya Muafakat Nasional ni pun dah tak, Syahidan pun tak pakai. Syahidan pun dah tak pakai. Sebab dia dah tengok bila Anwar Musa buat langkah sumbang sebut nama orang tu, sebut nama orang ni, masukkan nama Jamal Abdillah, masukkan nama Umi. Last sekali Umi keluar, Jamal Abdillah keluar. Lepas tu Norma pun kata dia terkejut sebab dia tak diberitahu kan, tiba-tiba nama dia ada. Syahidan pun dah nampak dah tiba masanya dia pula buat dia punya NGO dia, pertubuhan dia. Ini bibit-bibit perpecahan dah nampak lah kan. Mereka pun bertelagah di antara satu sama lain. Ini baguslah. Biarkan. Okey. Ada lagi? Syahidan Kasim juga kata tiada keadilan kerajaan paduan, tapi ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional tak dapat peruntukan dari kerajaan paduan ni. Haji Hadi sendiri yang kata kita takkan ambil peruntukan. Betul tak? Jadi kenapa sekarang ni membodohkan diri, mengeluarkan kenyataan kata tak adil lah, apalah, itulah, inilah. Dia sekarang ni dia PAS tau, dia sedar tak dia tu PAS? Cuba tanya dengan PAS, bila mereka mentadbir Kelantan apa semua, dia bagi tak peruntukan pada Wakil Rakyat UMNO masa kita berlawan dengan dia? Ada dia bagi? Tak ada kan? Jadi tak payah duduk sembang, suruh dia cermin diri dia dulu, duk kutuk kita satu macam, sekarang nak peruntukan pula daripada kita. Mana pergi duit yang berkoyan-koyan yang sebelum ni kau boleh belanja berpuluh juta untuk menang pilihan raya, takkan habis semua. Kalau dia boleh belanja duit banyak macam tu, maknanya untuk simpanan peribadi dia lebih banyak daripada tu. Kita bukan bodoh, kita pun boleh berfikir. Takkan dia orang nak belanja semua, betul tak? So belanjalah duit tu. Bukan lama pun, 5 tahun. Berapa banyak sangat kau nak pakai 5 tahun? Pakai. Time banjir patut duit tu dipakai, tak pakai. Ini masalah dia orang ni. Okey, ada lagi? Okey Dok. Sekarang ni kita lihat bekas pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Dia begitu aktif keluarkan macam-macam tarangan. Tak seperti sebelum ni lah. Kata perlu langkah segera hadapi varian baru COVID-19 dia. Ya. Saya rasa banyak lagi dia punya vaksin-vaksin lama tu tak laku lagi kot. Tu yang dia beri nak suruh orang vaksin ni. Saya dah kupas tadi. Saya rasa kerajaan baru ni kita harap tidak memaksa rakyat untuk mengambil vaksin. Tugas kerajaan sediakan keperluan untuk rakyat ambil vaksin. Tetapi jangan paksa rakyat. Minta tolong. Jangan wajibkan. Dan jangan lagi buat kerja bodoh, nak masuk sana, masuk sini, kena ada MySejahtera dan sebagainya. Nak gunakan MySejahtera untuk memudahkan appointment dengan pihak hospital dan sebagainya, tak apa. Itu tak ada masalah. Nak menggunakan aplikasi untuk memudahkan seperti mana yang Kementerian Kesihatan di bawah Dr. Zaliha buat, okey, no problem. Tapi jangan paksa rakyat. Jangan buat macam ada setengah-setengah orang nak menyusahkan hidup rakyat. Cukuplah. Akibat ayat-ayat mulut-mulut lancang yang nak menyusahkan hidup rakyat ni lah yang kita tinggal 30 kursi. Kena ingat tu, ini semua adalah sebahagian daripada sabotaj dalaman yang kita harap Lembaga Disiplin UMNO nanti kena ambil tindakan. Okey, ada lagi? Yang terakhir ya. Ramai
daripada puak-puak pengkhianat ni. Puak pengkhianat. Ahli UMNO. Ahli UMNO. Dia mengatakan bila kita serang mereka ni, ibarat kita tutup saluran demokrasi ni. Maksudnya tak bagi dia orang suara apa ni semua kan. Jadi aku pun belum lupa lagi. Banyak juga aku kena sama dengan dia orang ni. Kan? Sama-sama dalam parti. Aku dengan KJ pun masih ada samaan lagi. Demokrasi ke tu? Kita bertanya je. Bertanya pun kena samaan. Pendakwaan lagi. Kita bela nasib keluarga ACP Syariman. Kena dakwa. Kita minta supaya diberikan pampasan. Sama seperti orang yang mati akibat kena COVID. Disebabkan ketika tu belum ramai orang yang mati kena COVID. Kita rayu kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin untuk bagilah pampasan sama kepada keluarga ACP Syariman, Ketua SB Negeri Pahang, Polis. Kalau jatuh hukum ni nanti, ini 16 Januari ni. Kalau jatuh hukum ni, kalau bicara boleh kena 3 tahun penjara. Merayu bagi pihak mangsa, keluarga mangsa pun boleh kena 3 tahun penjara. Cuba kau pakai otak lah fikir. Dia orang nak cerita pasal demokrasi. Demokrasi kepala bapak ni. Demokrasi apa? Okey tu. Bab vaksin tadi tu Menteri Kesihatan kata bermula 9 Januari ni kumpulan yang berisiko tinggi, rentan, bolehlah korang ambil vaksin. Dia risiko tinggi ke, tidak risiko tinggi ke, tidak boleh diwajibkan. Dia tak wajibkan. Itu kena tegas. Itu kena tegas. Pendirian saya, pandangan saya peribadi, tidak boleh diwajibkan. Jangan sesekali buat perangai bodoh yang dilakukan oleh Muhyiddin. Cukup. Rakyat dah cukup terkesan dah. Berapa ramai orang mati. Ada yang bapak dah mati baru nak anti vaksin. Baru nak nak lawan. Kan? Macam mana kita nak tahu valid dia punya expired vaksin dulu yalah, masalahnya itu pun aku ada gag tu, perintah tak boleh bercakap bab tu. Kau jangan lupa aku ada perintah mahkamah tak boleh bercakap bab tu. Takut stok lama tu tak pakai. Itulah aku tak boleh sebut benda tu. Yang tu kau sendiri sebut. Tak orang tanya tu. Tak boleh. Kalau aku sebut je aku akan menghina mahkamah. Okey? Ya. Sikit boleh. Tak boleh tak sebelum ambil vaksin tu jalankan ujian imun dulu tu untuk mengetahui berapa kuat imun untuk ambil vaksin tu. Dia sekarang ni langkah terbaik yang patut dilakukan oleh kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Komunikasi. Apa yang boleh dibuat hari ini bila kita berhadapan dengan varian baru ni, yang paling penting sekali ialah mendidik rakyat Malaysia. Kita ada TV3, TV7, RTM dan sebagainya. Setiap hari ni kena ada proses mendidik rakyat. Apakah pemakanan-pemakanan yang patut diambil oleh rakyat? Biar rakyat beli sendiri. Yang boleh diambil oleh rakyat untuk menguatkan imun sistem dia. Vitamin C, B kompleks, barang-barang makanan yang lain, serai ataupun daun neem, apa benda barang-barang yang bagus untuk meningkatkan imun sistem ni, ajar rakyat supaya rakyat amalkan. Jangan buat perangai macam Muhyiddin nak melakukan vaksin dia dulu, ubat yang ternyata bagus, boleh mencegah, boleh membantu untuk membunuh virus COVID ni pun diharamkan. Dia pergi rampas pula daripada farmasi-farmasi. Last sekali
bila farmasi-farmasi tak dibenarkan untuk menjual, contohnya lah ivermectin, maka apa berlaku? Apa berlaku? Orang beli ivermectin di pasaran gelap. Bila orang beli ivermectin di pasaran gelap, ada yang tulen, ada yang palsu. Rakyat juga akhirnya jadi mangsa. Dan kemudian harga pula tu melambung naik tinggi. Kan? Benda ni tak sepatutnya berlaku. Okey? Saya dua tu orang cerita pasal langkah London ni, dengan begitu kita pun tak faham tu. Ada tu. Dia macam ni lah, perangai puak-puak yang kaya raya ni, biasa hujung tahun ni memang mereka bercuti. Itu hari banjir, sekarang banjir dah habis. Dia orang nak pergi bercuti. Bila dia orang pergi bercuti ni, biasanya memang hujung tahun ni yang ada duit banyak ni dia orang pergi London lah. Buat masa ni kita sangka baik lah. Kita sangka baik. Kita harap dia orang ni kebetulan ada 2 naib presiden pergi ke London. Kita harap ini kebetulan. Tapi kalau mereka ada perbincangan dengan Muhyiddin ke apa benda ke, setakat ni belum jumpa lagi gambar lah. Kalau ada jumpa gambar, keluarkan lah. Itu sebab sekarang ni kita kena beli hidden camera. Macam-macam usaha untuk membeli hati jiwa pengundi. So kerja kita rakam je lah. Okey, ada lagi? Habis? Okey. Jadi kita harap sahabat-sahabat minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita dapat memberikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesiapa yang nak join grup community WhatsApp apa ni Kerajaan Perpaduan, selepas ni saya akan post barcode. Saya akan post barcode. Tuan-tuan ni QR code, tuan-tuan boleh scan ataupun tekan link untuk join community Kerajaan Perpaduan. Jadi setiap kali ada apa-apa maklumat, saya akan terus hantar untuk ianya disebarkan oleh tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.